Dan lebih penting lagi, negara kita memerlukan gabungan parti yang kuat, iaitu Pakatan Harapan, untuk PRU ke-15 bagi mewujudkan kestabilan. Saya nak beritahu, sebenarnya pemimpin anda lebih diktator daripada apa yang saudara sebut tentang Saudara Mat Sabu. Tetapi dalam kes negeri Kelantan, Lim Tuan Eng bagi pada PAS Kelantan 400 juta. Tolonglah ucap terima kasih ya. Masa Najib dulu pun tak dapat ya. Jadi royalti Kelantan dibayar masa Tuan Eng jadi Menteri Keuangan. Masa Najib dulu, walaupun dia baik, Datuk Seri Najib, dia tak bayar pada PAS Kelantan. Pada masa yang sama, Amanah kena berunding dengan rakan-rakan PH yang lain untuk penjajaran kursi untuk PRU yang akan datang. Kursi yang perlu dijajarkan semula antaranya adalah kursi tinggalan Parti Bersatu. Parti Bersatu telah masuk sebelah sana. Kursi ini dulu adalah kursi PH. Sebahagiannya kursi ini dituntut oleh Amanah dulu, tetapi dikorbankan, kita beri kepada Parti Bersatu. Kursi ini perlu 13 kursi ini. 13 kursi ini adalah kursi-kursi tradisi PH. Dan insya-Allah kalau Amanah diberikan peluang dan rakan PH yang lain juga bertanding sebahagian kursi ini, sebahagian besar daripada 13 kursi ini akan dimenangi oleh PH semula. Tetapi kalau kursi ini diberi kepada parti seperti yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir, walaupun kita sayang dia, saya hormat pada Tun Dr. Mahathir, rakyat Malaysia berhutang budi atas jasa-jasa dia. Tetapi saya kira Tun Dr. Mahathir selepas peristiwa peralihan kuasa baru ini dan kenyataan-kenyataan beliau selepas daripada itu telah menyebabkan kedudukan beliau di mata sebahagian besar rakyat adalah kehilangan kepercayaan yang teruk ya. Jadi saya suka betul terang dan dalam hal ini kita kena praktikal. Walaupun kita hormat Tun Dr. Mahathir, tapi saya kira rakyat Malaysia nakkan satu set pemimpin yang mewarisi era yang baru ya. Jadi tetapi saya dipecat hari itu kerana saya telah mendedahkan pemimpin PAS ada hubungan dengan UMNO. Tulis surat pecat saya. Baru ni dia buat kenyataan, dia buat hubungan dengan UMNO ni tahun 2015. Jadi macam mana tu? Masa dia pecat saya kata PAS ada hubungan dengan UMNO, salah. Sekarang dia nak tunjuk pula dia ni hero ataupun jago yang hebat. Dia kata dia lah yang buat hubungan dengan UMNO sejak 2015 lagi. Sebenarnya Amanah belum buat keputusan sama ada bersama dengan Tun Mahathir, Parti Perjuangan dan Perniagaan Datang ataupun PH. Dan keputusan sebesar itu pada fikiran saya hanya akan dibuat oleh Amanah melalui satu convention ataupun himpunan ataupun muktamar Amanah. Terpaksalah kita buat analisa kan. Dia tak dapat kerusi di Sabah. Timbalan Ketua Pemuda terus mengugut untuk bertanding di semua kerusi di Kedah, Terengganu dan Kelantan. Kita boleh nampak bahawa muafakat nasional ini tidak ada muafakat yang sejati. Mereka hanya bermuafakat kerana agenda politik. Ini satu bahaya. Berbanding Pakatan Harapan yang sudah establish dengan kepimpinan yang lebih berkaliber macam Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Bukan saya nak kempen dia lah, tapi kita dalam Pakatan Harapan, dia pengurusi Pakatan Harapan, nak tak nak dia jadi Perdana Menteri. Dan perkara ini telah dibincangkan dalam mesyuarat pimpinan Amanah pada 6 hari bulan September dan mereka bersetuju kerana itulah hasrat saya. Jadi ini adalah dari segi Amanah tidak ada pemasalah. Ada pun laporan yang mengatakan saya bertelagah dengan YB Mat Sabu dan pimpinan yang lain, ini adalah tak betul ya, tak betul sama sekali. YB Khalid Samad kata Datuk akan diberikan peranan sebagai penasihat untuk 3 biro, antaranya Biro Pilihan Raya, Biro Komunikasi dan Biro Strategi. Adakah Datuk sedia maklum mengenai perkara ini dan sudah menerimanya atau bagaimana? Inilah keistimewaan Amanah. Amanah sebagai sebuah parti yang baru, tetapi pemimpinnya begitu bersedia kawan. Jadi bila saya letak jawatan, mereka memberikan saya peranan yang lain dan jadi anggapan orang bahawa pemimpin Amanah bertelagah adalah tidak benar. Dan dalam laporan sebuah portal telah memperkecilkan kepimpinan yang berhormat Saudara Mat Sabu. Kononnya Saudara Mat Sabu ni adalah seorang diktator dalam parti dan begitu begini ya. Dan ini dipetik oleh setengah blogger yang menggelar mereka mujahid cyber ya, dengan sangat gembira ya, sangat bahagia. Saya nak beritahu, sebenarnya pemimpin anda lebih diktator daripada apa yang saudara sebut tentang Saudara Mat Sabu. Dalam kes pertanding di bawah logo Barisan Nasional di Sabah, dibuat oleh seorang presiden sebuah parti. Saya yakin perkara ini tidak pernah dirundingkan, dimesyuaratkan dalam mesyuarat parti mereka. Saya tahu ada yang dipertua kawasan-kawasan, pengurusi badan perhubungan parti berkenaan tidak bersependapat dengan presiden mereka. Bahkan penyertaan parti PAS lah kita katakan ya, dalam Perikatan Nasional pun tidak diputuskan secara konsensus dalam parti berkenaan. Ya.
Sebab itu PAS ada dalam PN dan PAS ada dalam MN, iaitu Muafakat Nasional. Di mana kedudukan ini tidak disenangi oleh rakan dalam Muafakat Nasional, iaitu UMNO. Dan kerana itu kita lihat ada sedikit kebelakangan ini api-api pergeseran. Ya. Jadi saudara Mat Sabu adalah seorang pemimpin yang jujur dan gigih dan bersedia menerima pendapat. Ya. Kalau saya sebutkan tadi jawatan YB Khalid Samad sebagai pengarah komunikasi, Ya. dan Datuk diberikan peranan dalam amanah selepas meletakkan jawatan sebagai penasihat Biro Komunikasi. Adakah Datuk sendiri selepas ini akan memberi report laporan kepada YB Khalid Samad yang sebelum ni Datuk jawatannya setara di atas itu? Saya tidak ada masalah ya. Saya daripada muda saya masuk bidang kepartian ni bukan sebagai satu orang panggil ada cita-cita politik yang tinggi ya. Saya masuk bidang kepartian ni adalah kerana nak berkhidmat. Ya, nak berkhidmat. Saya tak kisah saya berkhidmat sebagai apa. Asal parti masih memerlukan sumbangan saya bersedia berkhidmat. Dan lebih penting lagi, negara kita memerlukan gabungan parti yang kuat, iaitu Pakatan Harapan untuk PRU ke-15. Bagi mewujudkan kestabilan politik negara kita, dan dengan kestabilan politik itu, negara kita boleh maju dari segi ekonomi. Biru padu. Dan saya kira amanah dan Pakatan Harapan adalah antara harapan rakyat yang tinggal untuk membetulkan negara kita. Jadi apa jawatan yang diberikan, saya tidak kisah. Cara ataupun strategi lain untuk Datuk memenangkan kembali amanah di Kelantan? Okey, izinkan saya jawab soalan ni dua segmen ya, dua bahagian. Yang pertama, ramai orang tak faham. Bila saya tumpukan ke Kelantan pilihan raya yang lepas, mereka hanya lihat kejayaan saya di Kelantan ataupun amanah di Kelantan. Ya. Mereka lupa bahawa strategi kita hari itu ada dua mata. Strategi kita adalah strategi 3 penjuru. Ya. Kalau Cik Haslina lihat balik, saya mungkin antara orang yang pertama mengemukakan cadangan 3 penjuru. Ya. Dan PAS telah makan umpan saya ni. Ya. Iaitu betul-betul tanding 3 penjuru. Kerana nak mengelakkan dituduh di Kelantan dan Terengganu dan Kedah, PAS ada hubungan belakang tabir ataupun hubungan tangkap basah dengan UMNO Barisan Nasional. Jadi mereka terpaksa lawan 3 penjuru. Dan mereka lawan 3 penjuru lebih daripada kerusi yang sepatut. Sehingga Barisan Nasional kalah kerana 3 penjuru di 23 kerusi parlimen. Dengan cara itulah PH dapat jadi kerajaan. Sebab itu hari ini pemimpin PAS, Presiden, Timbalan Presiden, dalam ucapan mereka termasuk di Sabah, setiap Sagung, mengatakan PAS dah tak nak dah 3 penjuru. Mereka dah perit. Ya. 3 penjuru itulah yang menyebabkan rakan mereka yang nak disokong, yang ditolong secara tidak langsung, iaitu Datuk Seri Najib, kalah dan hilang jawatan Perdana Menteri. Ini strategi kami. Ya. Tapi nak menjayakan strategi 3 penjuru, saya kena kunci PAS di Kelantan dengan isu dia nak bergabung dengan UMNO. Dan dia tahu kalau dia bergabung dengan UMNO sebelum pilihan raya yang lepas, orang PAS belum boleh terima. Jadi PAS akan kalah di Kelantan. Tapi kalau dia ambil strategi 3 penjuru lebih daripada sepatutnya, BN pula kalah di persekutuan. Kena ucap tahniah pada kami ya. Orang PAS kena sedar. Itu strategi pilihan raya yang lepas untuk makluman ahli-ahli PAS. Untuk pilihan raya akan datang, saya tak boleh beritahu lagi apa strategi. Tapi sudah tentu strategi kita berubah ya. Yang apa yang dituduh terhadap AP ya. Tetapi dalam kes negeri Kelantan, Lim Guan Eng bagi pada PAS Kelantan 400 juta. Tolonglah ucap terima kasih ya. Masa Najib dulu pun tak dapat ya. Jadi royalti Kelantan dibayar masa Guan Eng jadi Menteri Keuangan. Masa Najib dulu, walaupun dia baik, Datuk Seri Najib, dia tak bayar pada PAS Kelantan. Dan sekarang Johor melantik MCA jadi penasihat ekonomi Menteri Besar Johor. Ya. Dan kerusi MCA, kerusi PAS nak bertanding di Karamunting di Sabah ya, diberi pada MCA. Sedangkan di situ ada 59% pengundi Melayu Islam. Jadi panjanglah cerita dia ya. Okay. Tak boleh sembrono macam tu. Baik. Itu hanya slogan politik saja. Pada masa yang sama, amanah kena berunding dengan rakan-rakan PH yang lain untuk penjajaran kerusi untuk PRU yang akan datang. Kerusi yang perlu dijajarkan semula antaranya adalah kerusi tinggalan Parti Bersatu. Parti Bersatu telah masuk sebelah sana. Kerusi ini dulu adalah kerusi PH. Okay. Sebahagiannya kerusi ini dituntut oleh amanah dulu. Tetapi dikorbankan, kita beri kepada Parti Bersatu. Kerusi ini perlu 13 kerusi menang. 13 kerusi ini adalah kerusi-kerusi tradisi PH. Dan insya-Allah kalau amanah diberikan peluang dan rakan PH yang lain juga bertanding sebahagian kerusi ini, sebahagian besar daripada 13 kerusi ini akan dimenangi oleh PH semula. Tetapi kalau kerusi ini diberi kepada parti seperti yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir, walaupun kita sayang dia, saya hormat pada Tun Dr. Mahathir, rakyat Malaysia berhutang budi atas jasa-jasa dia. Tetapi saya kira Tun Dr. Mahathir selepas peristiwa peralihan kuasa baru ini dan kenyataan-kenyataan beliau selepas daripada itu telah menyebabkan kedudukan beliau di mata sebahagian besar rakyat adalah kehilangan kepercayaan yang teruk ya, yang merudum ya. Dipanggil sebagai loss of trust ya, ataupun kehilangan kepercayaan.
bila Tun Dr. Mahathir telah kehilangan kepercayaan, kalau beliau masih memimpin parti baru beliau Pejuang, dan parti Pejuang ini ambil kerusi yang ditinggalkan oleh Bersatu, saya kira ini akan merugikan rakyat Malaysia yang nakkan kejayaan menumbangkan kerajaan yang masuk cara ikut pin atap tadi, ya, yang tebuk atap yang disebut oleh Tuan Guru Raja Abdul Hadi. Saya ucap terima kasih kepada Tuan Jadi. Kadang-kadang dia pandai cari istilah, iaitu kerajaan yang dibentuk ini kerajaan yang tidak sah kerana dia ikut tebuk atap, bukan tak sah dari segi undang-undang, tetapi tak sah dari segi mandat rakyat, ya. Baik, kalau kita beri kerusi ini pada Pejuang, dia boleh menggagalkan hasrat kita ambil balik kuasa. Jadi saya cadang amanah buat penjajaran dengan rakan-rakan PH yang lain, termasuk kerusi yang ditinggalkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali dan kawan-kawan dia. Sebanyak 10 kerusi parlimen. Kerusi ini pun kerusi tradisi PH. Ya. Kalau kita ambil Gombak UMNO campur PAS dalam PRU yang lepas, kalau mereka bercantum sekalipun, PH punya majoriti lebih besar. Jadi ada 10 kerusi. InsyaAllah dengan cara itu, amanah boleh menambahkan kerusi yang dimenangi di peringkat parlimen pada pilihan yang akan datang. Baik. Ini saya suka betul terang. Dan dalam hal ini kita kena praktikal. Walaupun kita hormat Tun Dr. Mahathir, tapi saya kira rakyat Malaysia nakkan satu set pemimpin yang mewarisi era yang baru, ya. Okey. Tetapi Datuk. Jadi tetapi saya dipecat hari itu kerana saya telah mendedahkan pemimpin PAS ada hubungan dengan UMNO. Nak berbaik dengan UMNO. Saya dipecat. Ya. Saya dipecat oleh PAS dan yang tulis surat tu rakan saya, Datuk Taqiyuddin. Ya. Adik saya lah, dia muda 1 tahun daripada saya. Dia tulis surat pecat saya. Baru ni dia buat kenyataan, dia buat hubungan dengan UMNO ni tahun 2015. Jadi macam mana tu? Masa dia pecat saya kata PAS ada hubungan dengan UMNO, salah. Sekarang dia nak tunjuk pula dia ni hero ataupun jago yang hebat. Dia kata dia lah yang buat hubungan dengan UMNO sejak 2015 lagi. Jadi saya sebenarnya baru ni nak hantar jambangan bunga kepada Datuk Taki kerana nak ucap terima kasih apa yang saya sebutkan selama ni betul. Dan saya tak menyesal dipecat, ya. Kerana apa? Kalau saya duduk dalam PAS sekarang, saya rasa sangat tertekan. Hari ini cakap macam ni, besok cakap macam ni. Hari ini haram, hari esok halal. Jadi saya kira duduk dalam amanah lebih lega. Kerana amanah konsisten. Kita kata kita ada pendekatan rahmatan lil alamin untuk multiracial. Dan kita buktikan. Jadi pada rakan-rakan dalam PAS, mereka dia ingat saya macam kempunan nak balik kepada PAS. Sebenarnya kita dah cakap goodbye, ya. Bukan goodbye kepada ahli PAS, tetapi kepada sikap dan polisi pemimpin PAS yang tidak selari ataupun inkonsisten. Baik. Ada refer kepada Tun Dr. Mahathir. Tapi seperti Datuk nyatakan tadi, Tun dah tak relevan untuk ketika ini. Pejuang sendiri pun baru dan tak relevan. Jadi mungkin kerana itu jugalah yang menyatakan tak sebulu. Tak sebulu mungkin. Tidak begitu. Dia sebenarnya amanah belum buat keputusan sama ada bersama dengan Tun Mahathir, Parti Pejuang dan mereka datang ataupun PH. Dan keputusan sebesar itu pada fikiran saya hanya akan dibuat oleh amanah melalui satu convention ataupun himpunan ataupun muktamar amanah. Sehingga hari ini perkara tersebut belum berlaku. Jadi itu adalah satu andaian semata-mata lah. Raya. Boleh kita bincang tarikh pilihan raya? Boleh. Okey, tarikh pilihan raya ni UMNO dia nak cepat. Pasal pemimpin UMNO sekarang ni dekat mahkamah. Dan kalau mereka tunggu lama, proses rayuan siap, mereka masuk penjara. Ya. Jadi semua nak cepat. PAS nak cepat pasal dia kata sekarang ini pengaruh dia tengah tinggi. Kalau tunggu lama, performance menteri-menteri menjadi persoalan rakyat, ya. Jadi kalau menteri-menteri PAS semua jadi burung huut, jadi prestasi PAS di mata rakyat akan jadi rendah. Jadi mereka nak cepat, ya. Tetapi parti Tan Sri Muhyiddin sendiri, masalah dia kena ada kerusi yang lebih. Barulah dia ada keyakinan boleh jadi Perdana Menteri semula. Kalau dia tak boleh ada kerusi yang lebih, lepas pilihan raya, Perdana Menteri akan ditentukan oleh ahli parlimen yang ada. Macam di Sabah, Datuk Zahid, Presiden UMNO dah sebut. Ketua Menteri Sabah ditentukan lepas pilihan raya oleh adun-adun dan parti yang menang. Sedangkan Tan Sri Muhyiddin telah sebut calon Ketua Menteri Sabah adalah daripada Parti Bersatu, ya. Jadi kita boleh lihat di sini adanya isu dari segi pengagihan kerusi. Dan isu pengagihan kerusi ini akan menentukan kekuatan tiap-tiap parti dalam Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Dan yang berkuasa panggil pilihan raya ini bukan Datuk Zahid. Yang berkuasa panggil pilihan raya ini adalah Tan Sri Muhyiddin. Kalau Tan Sri Muhyiddin rasa dia belum yakin ada kerusi yang cukup untuk parti dia tak akan panggil pilihan raya. Dia tunggu sampai habis, ya. Dan dalam isu tarikh pilihan raya ini juga bergantung kepada keputusan pilihan raya Sabah pada pendapat saya. Kalau parti Tan Sri Datuk Sri Syafiq Hamdal Warisan menang besar, saya kira pilihan raya itu lambat sikit lah. Saya berharap insyaAllah rakyat Sabah akan mengundi calon-calon Warisan Plus untuk Sabah kekal di bawah Datuk Sri Syafiq Hamdal. Kenapa?
Kerana pilihan raya negeri Sabah diadakan hasil daripada ketamakan kuasa kerajaan persekutuan. Mereka dah dapat Johor, mereka dah dapat Kedah, mereka dapat Perak, mereka dapat kerajaan-kerajaan negeri, tinggal warisan di Sabah. Mereka nak juga warisan. Mereka orchestrate supaya adanya perubahan kerajaan. Datuk Seri Syafiq Afdal telah membubarkan DUN dan pilihan raya terpaksa diadakannya. Dan dengan cara itu sebenarnya telah memerangkap muafakat nasional dan perikatan nasional sehingga ada pertindihan kerusi. Ada perbezaan pendapat dalam calon ketua menteri. Saya nak tarik dua perkara ini untuk menyatakan kepada penonton-penonton bahawa kestabilan politik negara kita pada masa akan datang tidak akan dapat dicapai melalui perikatan nasional ataupun muafakat nasional. Dan bila rakan saya PAS, saya tak nak sebut tapi terpaksalah kita buat analisa kan. Dia tak dapat kerusi di Sabah. Timbalan Ketua Pemuda terus mengugut untuk bertanding di semua kerusi di Kedah, Terengganu dan Kelantan. Kita boleh nampak bahawa muafakat nasional ini tidak ada muafakat yang sejati. Mereka hanya bermuafakat kerana agenda politik. Ini satu bahaya. Berbanding Pakatan Harapan yang sudah establish dengan kepimpinan yang lebih berkaliber macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, bukan saya nak kempen dia lah, tapi kita dalam Pakatan Harapan, dia pengurusi Pakatan Harapan, nak dia jadi Perdana Menteri lah. Dan orang akan kata, oh dia pada masa yang sama, akhir sekali saya nak sebut, Melayu agenda Melayu Islam ni mana dia? Mana agenda besar? Dah 6 bulan jadi kerajaan, menteri-menteri yang kata membela Melayu Islam ni apa dia? Apa dia, satu gagasan ke, satu agenda ke, satu piawai, prinsip, piagam? Dan adakah mampu mereka laksanakan? Yang kita tengok adalah setback, ya, undur ke belakang. Yang dulu bukan main garang, sekarang undur. Jadi kalau kita betul-betul nak mengagendakan Melayu Islam, bukan kata salah, bukan tak. Mestilah dalam acuan Malaysia. Tidak boleh dalam acuan sentimen dan emosi menolak kaum-kaum yang lain dan kembali kepada kelompok Melayu yang orang panggil bersentimen semata-mata. Ini adalah membunuh Melayu. Membunuh Islam. Islam adalah untuk semua kaum. Jangan limitkan Islam, bataskan Islam kepada orang Melayu semata-mata. Macam mana orang India Islam, macam mana orang lain yang beragama Islam. Dan Islam ini boleh sentuh hati sehingga orang itu boleh bertukar daripada bukan Islam kepada Islam, tetapi kita tidak boleh menukar kecinaan dan keindiaan dia jadi Melayu. Jadi jangan kita guna Islam sebagai harta bangsa dan parti kita. Tapi Islam adalah milik Allah SWT. Bukan milik satu-satu bangsa, bukan milik satu-satu parti, bukan milik satu-satu orang.